ini berlaku. Okey. Now, mari kita terus bawa kepada poin yang kedua saya pada malam ini. Poin kedua saya pada malam ini, tuan-tuan? Poin kedua saya pada malam ini adalah berkenaan dengan Azam Baki. Siapa itu Azam Baki? Beliau adalah ketua pengarah SPRM. Ketua pengarah SPRM. Jadi, apa cerita dia? Cerita dia macam ni. Okay, ketua pengarah SPRM didakwa oleh beberapa orang, terutama Profesor Edmund Terence Gomez yang juga salah seorang ahli panel SPRM, bahawa wajar disiasat bagaimana SPRM ini boleh mempunyai lebih apa orang kata 2 juta saham, tak tahu nilaian saham ataupun unit, sedangkan dalam penjawat awam mereka tidak boleh memiliki lebih daripada 5% jumlah saham di dalam sebuah syarikat ataupun 100,000. Ini merupakan pekeliling bagi penjawat awam. Dan ini yang dia memang dah diketahui oleh penjawat awam pun, kalau dia nak ada saham boleh, tetapi tidak boleh lebih daripada 100,000 ataupun 5% daripada jumlah saham yang ada di dalam syarikat tersebut. Okey. Now, apa jawapan Azam Baki baru-baru ini, semalam atau hari ini? Dia mengatakan bahawa itu bukan saham saya. Adik saya menggunakan akaun saya untuk membuat trading, dia kata. So dia kata bukan saham dia. Dia guna akaun dia digunakan oleh adik dia untuk nak buat trading. So ramailah buat joke hari ni kan. Dia lelaki tu tiba-tiba bawa balik daripada travel, tiba-tiba terjumpa coli perempuan kat dalam beg lelaki tu. So lelaki isteri tu tanya, "Bang, coli siapa ni bang?" "Oh, bukan coli saya." "Tak, bukan, itu adik isteri adik saya punya coli terjatuh dalam tu." Oh, isteri pun dia kata, "Okeylah, tak apalah." Kan ada ke macam tu? Kan pelik lah juga kalau adik dia punya isteri punya coli jatuh ke dalam beg dia, agak pelik lah kan. Jadi dalam keadaan ini, tuan-tuan, diingatkan benda tu boleh lah. Orang kata apa, boleh lah. And last speculation, maksudnya tak apalah, tak ada masalah lah kan. Okey je kalau adik dia punya bukan dia punya. Alah, kan dia dah jelaskan. Okey lah tu. Now, timbul satu isu. Apa isu dia, tuan-tuan? Sekarang ini Security Commission SC, dia kata akan hubungi KPSPRM ni sebab dia ada persoalan. Mereka ada persoalan. Apa persoalannya? Kita baca berita ni. Suruhanjaya Security Malaysia berkata pihaknya akan bercakap dengan Ketua SPRM Azam Baki setelah dia mengaku adiknya telah menggunakan nama akaun dagangnya untuk memberi saham. Dia kata SC akan berhubung dengan pihak terbabit termasuk Tan Sri Azam Baki untuk mendapatkan penjelasan dan mengesahkan kenyataan yang dibuat serta mengumpul sebarang bukti berkaitan. SC memaklumkan di bawah Section 25 Akta Perindustrian Security Deposit Pusat (SIDCA), setiap akaun security yang dibuka dengan depository pusat mestilah atas nama pemilik beneficial saham yang didepositkan atau atas nama syarikat yang dikuasai oleh penama. Maksudnya, tuan-tuan, tak boleh kita guna nama orang lain kalau kita nak kata apa orang kata, kalau kita nak berdagang ataupun kita nak buat sesuatu ke atas saham, tak boleh guna nama orang lain, kena guna nama sendiri. Selain itu, Section 29A SIDCA menetapkan bahawa semua urusan dalam security hendaklah dilaksanakan hanya oleh pemilik beneficial security atau penama yang diberikan kuasa. Azam berdepan tekanan untuk menjelaskan pemilikan berjuta-juta saham dalam 2 syarikat yang tersenarai awam pada 2015 dan 2016. Pengerusi Lembaga Penasihat Penjaga Rasuah Abdul Uzar Ujang telah mengadakan sidang media khas untuk menjelaskan isu-isu. Zahar berkata saham itu dibeli atas nama Azam oleh adiknya dan mengisytiharkan dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Now, di sini jelas ada 2 perkara. Ini memang backup baiknya Abu Zahar ni. Saya nak jelaskan perkara. Bagaimana, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana aku nak kata, bagaimana orang yang sepatutnya tahu undang-undang tak boleh mengetahui benda ini adalah satu kesalahan, tuan-tuan. Dia ada 2 kesalahan dekat situ. Yang pertama, ketiga kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan peraturan pekeliling penjawat awam, di mana penjawat awam tidak boleh memiliki saham melebihi 100,000 atau 5% daripada jumlah saham syarikat. Okey, itu yang pertama, kesalahan. Dan bagaimana lembaga SPRM ni semua tak boleh nak faham benda itu atau sengaja-sengaja buat tak faham. Itu yang pertama, kesalahan. Kalau kita nak cerita kesalahan, yang pertama. Yang kedua, kesalahan dia adalah dalam SIDCA tadi. Sekiranya satu-satu Security Commission punya akta, satu-satu transaksi itu hendaklah dilakukan oleh penama dan bukan oleh orang lain, orang ketiga. Apabila dia telah mengatakan adik dia menggunakan akaun beliau
berdagang atas nama adik beliau, menggunakan adik beliau atas nama dia, maka itu adalah satu kesalahan. Yang kedua, soalan saya yang ketiga, satu kesalahan juga, bagaimana seorang penjawat awam boleh memiliki saham atas nilaian jutaan ringgit atau jutaan saham. Saya pun tak tahu sama ada dia dinilai berdasarkan saham atau berdasarkan ringgit, mungkin juga jutaan ringgit. Bagaimana dia ada duit sebanyak itu? Daripada mana datangnya sumber keuangan tersebut sehingga boleh menyebabkan dia nak memiliki aset sedemikian rupa? Sepatutnya persoalan-persoalan ini yang kena dikemukakan oleh SPRM, dan bukannya sekadar hanya untuk nak membela, sekadar hanya untuk nak, orang kata apa, mengatakan tidak, mengatakan tak betul, mengatakan adik dia punya. Even adik dia punya pun adalah satu kesalahan. Dah kantoi kat situ, tuan-tuan. Malah kalau kita tengok kenyataan daripada Gomez, dia kata, Gomez menjawab, saya baca kat sini. Gomez ni bekas lembaga pengarah SPRM. Pakar ekonomi Profesor Edmund Terence Gomez berkata, sidang media akhbar oleh SPRM semalam untuk menjelaskan kontroversi membaikkan Ketua Pesuruh SPRM Azam Baki menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Gomez bulan lalu menjeletakkan jawatan sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM dengan mendakwa panel itu gagal bertindak ke atas dakwaan konflik of interest, konflik kepentingan melibatkan Azam, khususnya berhubung pemilikan berjuta-juta saham dalam dua syarikat senarai yang awam. Pengurusi Lembaga Penasihat Cegah Rasuah SPRM Abu Zahar Ujang semalam mengadakan sidang media khas menjelaskan isu itu dan menyanggah kenyataan Gomez. Bagaimanapun, penjelasan Abu Zahar dalam hal itu dibeli oleh Azam oleh adiknya telah menarik perhatian Suruhanjaya Security kerana ia berpotensi melanggar Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 atau SIDCA. Gomez berkata hal itu bukan sahaja mengetengahkan isu pentadbiran SPRM, tetapi juga jawatan kuasa pemantau yang sepatutnya memastikan SPRM Suruhanjaya Anti Rasuah itu memikul tanggungjawab sebaliknya terpaksa menyelamatkan ketuanya. Saya merujuk, berikut adalah maklum balas Gomez terhadap. Saya merujuk kepada laporan berita mengenai kenyataan Tan Sri Abu Zahar. Dia kata, banyak yang dicangkakan daripada sidang media ini kerana Abu Zahar telah berjanji untuk menjelaskan mengapa beliau tidak mengambil tindakan apabila dakwaan serius mengenai kepentingan perniagaan dibawa kepada perhatiannya. Banyak juga yang telah dijangka daripada Azam kerana dia tidak bercakap secara terbuka mengenai dakwaan ini sejak pertama kali ditimbulkan. Bagaimanapun, kenyataan Abu Zahar dan Azam menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Kenyataan mereka mendedahkan lebih banyak masalah dalam SPRM sambil menimbulkan kebimbangan baru yang amat mendukacitakan tentang kepentingan perniagaan melibatkan Azam. Isu-isu baru ini berkaitan dengan 3 persoalan teras. Pertama, adakah pentadbiran dalam SPRM begitu lemah? Kedua, bolehkah lembaga penasihat bertindak secara saksama serta sewajarnya apabila menangani dakwaan serius ketidakwajaran oleh pegawai kanan? Ketiga, adakah jawapan Azam menimbulkan persoalan undang-undang dan peraturan baru tentang kepentingan perniagaannya? Saya akan menjawab isu ini secara bersaingan. So, dijawab panjang lah. Saya tak intend nak baca kat sini. Tetapi secara umumnya, dia telah melanggar undang-undang. Dia telah melanggar undang-undang. Bukan setakat melanggar undang-undang perkara yang kita nyatakan itu kerana memiliki saham berjuta-juta. Telah juga melanggar persoalan Security Commission, undang-undang 1991 Security Commission tadi itu. Ketiga, menimbulkan persoalan kepada kita daripada mana datang dana jutaan ringgit dia. Okey. Ini juga membawa kepada persoalan yang tempoh hari di mana 25 juta ringgit telah dikatakan dicuri daripada tempat simpan bukti SPRM. Simpan bukti SPRM, tuan-tuan. Jadi kalau agensi yang kita harapkan, agensi yang kita rasakan, yang kita mahukan membela rakyat daripada korupsi-korupsi ini berdepan dengan masalah integriti, kita mempunyai pelbagai soalan yang perlu kita nak bangkitkan. Kita mempunyai banyak soalan yang kita nak bangkitkan, banyak soalan yang kita nak tanyakan akan kepencangan serta dent, serta apa orang kata, lekukkan keyakinan kita. Kita berasa lekuk keyakinan kita ini terhadap integriti SPRM itu sendiri. Ini kita menyentuh soalan SPRM, tuan-tuan. Kita tak menyentuh soal polis, kita tak menyentuh soal sekarang ini tentera. Ada tentera dulu beli jet, enjin jet tak jumpa, hilang. Sekarang pada zaman Najib,
Ketua SPRM, Ketua Peguam Negara mengatakan tak ada kes. Banyak persoalan-persoalan ini yang sebenarnya kalau kita lihat dan kita kaji, menimbulkan lebih banyak persoalan kepada kita. Tuan-tuan, dia akhirnya balik kepada satu perkara yang paling tuntas. Saya kata itu tentang reformasi. Adakah kita perlu mengadakan reformasi? Sebelum kita jawab persoalan perlukah kita mengadakan reformasi, kita kena jawab soalan, adakah negara kita ni rosak sehingga perlu direform? Adakah negara kita ni rosak sehingga perlu direform? So akhirnya bila kita mengatakan bahawa negara kita rosak, integriti dia rosak, sistem dia rosak, perjalanan orang yang menjalankan sistem itu rosak, mereka boleh bebas pergi begitu saja. Rakyat yang mencuri RM11, mencuri tin sardin dipenjarakan, didakwa hanya kerana nak menyuarakan suara rakyat, didakwa hanya kerana menentang kerajaan yang rasuah, didakwa. Tetapi mereka yang berpegang jawatan tinggi, mereka yang ada jawatan besar, mereka yang berpegang dengan kedudukan-kedudukan tertentu ini boleh bebas. Jadi dalam negara kini, kita dalam negara apa tuan-tuan? Kita berada dalam negara yang bagaimana? Dan penentuan mereka ini, nasib mereka ditentukan oleh rakyat. Melalui apa? Melalui peti undi. Melalui peti undi. Kerana kalau tanpa peti undi yang betul, undian yang betul, kita yang meletakkan mereka di sana. Saya ada seorang profesor kawan saya lah, daripada Jerman. Dia buat PhD dia dalam siapa at fault dalam polisi satu-satu negara. Adakah pengundi ataupun pembuat polisi? Saya tanya, pendekkan cerita lah, kesimpulan dia apa? Dia kata kesimpulan dia pengundi. Sebab pengundi yang menentukan siapa yang naik ke atas tu. Walaupun dia hanya mengundi itu 5 tahun sekali, tetapi pengundi yang akan menentukan siapa yang berada di atas, siapa yang berada di bawah, siapa yang terkeluar, siapa yang masuk.